Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi hari ini kita akan sambung PDPR kita untuk topik kecil yang seterusnya iaitu luas. Okey, bila luas ada dua bentuk yang kamu kena tahulah. Yang pertama sekali, segi empat sama ataupun segi empat tepat dalam keluarga yang sama. Yang kedua adalah segi tiga. Okey, jadi cikgu akan terangkan melalui buku teks ini apa yang dimaksudkan dengan luas. Kita pergi untuk segi empat sama dahulu. Boleh tengok dekat sini macam mana yang cikgu ni tunjuk kat dia. Panjang setiap sisi segi empat sama ialah 1 unit. Besar permukaannya ialah 1 unit persegi. Okay. Persegi ini merupakan unit dalam luas. Jadi kita boleh tengok contoh gambar yang ini dekat cursor cikgu ni. Satu baris dipenuhi dengan 4 segi 4 sama. Ni 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian satu lajur dipenuhi dengan 3 segi 4 sama. 1, 2, 3. Jadi untuk yang sini dia dah tunjuk kat sini, dia dah penuhkan lah segi 4 sama tu dalam gambar segi 4 tepat ni. Dan jumlah segi 4 sama yang ada dalam gambar yang dilukis ni ada 12. Ini yang dibesarkan ni ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi macam mana cara pengiraan dia? Okay, panjang 4 unit. Mana panjang? 1, 2, 3, 4. Lebar 3 unit. 1, 2, 3. Bilangan unit persegi 12 unit. Macam mana tahu 12 unit? Ada 12 segi 4 sama dalam ni. Jadi, dia punya operasi ini penting. Sebab ini yang kita akan buat selepas ini. Operasi dia adalah darab. Panjang darab lebar. Ini dia punya formula lah. Atau kata lain dia rumus. Nak jawab soalan luas, kena ingat dia punya ni. Panjang darab lebar. Jadi, panjang dia tadi 4. Lebar dia 3. Jadi, 4 darab 3 sama dengan 12 unit persegi. Okay, contoh yang kedua adalah, kita akan tengok macam mana dalam bentuk pengiraan. Bila masuk cikgu pengiraan ni, yang cm ni lah. Melibatkan unit ukuran. Jadi kat sini, luas sama dengan panjang darab lebar. Jadi kita kenal pasti dahulu berapa panjang dia. Jadi macam mana nak tahu? Ada ditunjukkan di sini. 1, 2, 3, 4. 4 cm. Lebar dia yang ke bawah ni berapa? 1, 2, 3, 4 juga. Jadi, formula dia tadi, panjang darab lebar jadi 4 cm darab 4 cm bersamaan dengan 16 cm persegi. Itu saja untuk mencari luas segi 4 sama ataupun segi 4 tepat. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan bagaimana pula untuk kita mencari luas daripada sebuah segitiga. Jadi dekat sini, murid lelaki ni dia ada sebut satu benda yang penting lah. Dia kata sebuah segi empat tepat boleh dibahagikan kepada dua buah segitiga yang sama besar. Ini sebuah segi empat tepat dibahagikan menjadi dua buah segitiga yang sama besar. Ini segitiga pertama, segitiga yang kedua. Kemudian murid ada sebut juga luas sebuah segitiga ialah separuh daripada luas segi empat sama. Segi empat sama. Segi empat sama, segi empat tepat. Jadi apa kaitan yang murid disebut adalah dekat formula dia. Dekat rumus dia. Okay, ada dua cara kat sini. Kita tengok cara yang pertama. Luas segitiga bersama dengan luas segi empat tepat bahagi 2. Jadi, luas segi empat tepat yang kita belajar tadi. Nak cari luas segi empat tepat, panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Jadi, panjang dia 8. Sebab tu 8 ditulis di sini. Darab dengan lebar dia 6 cm. Ini 6 cm. 8 darab 6, 48. Bahagi dengan 2. Dapatlah jawapan dia 24 cm persegi. Yang bahagian sini, kamu buatlah bahagi seperti biasa. Bahagi panjang lah. Dalam buku teks dia tak buat. Dia tak tunjukkan. Okay, cara yang kedua. Kedua-dua cara ni sama saja. Menghasilkan jawapan yang sama. Tapi cara kedua, cara penulisan dia sedikit berbeza.
Iaitu luas segitiga sama dengan 1/2 darab tapak darab tinggi. 1/2 ni adalah separuh daripada luas. Itu kata kunci ni tadi, separuh maksudnya 1/2. Jadi 1/2 darab tapak. Tapak yang mana? Tapak ni tapak 8 cm. Ingatlah kalau tapak tu tapak kasut. Benda yang mendatar. Benda yang mendatar yang ada di bawah. Tinggi yang naik ke atas tinggi. Jadi tapak 8, tinggi 6. Kemudian kita selesaikan. Yang ini dia buat kaedah pemansuhan. Iaitu guna sifir 2. Maksudnya 8 kamu bahagi dengan 2. 8 bagi 2 dapat 4. 2 bagi 2 dapat 1. Jadi selesaikanlah. 4 darab 6 sama dengan 24. Masuk kat sini. Bila dah potong 8 ni jadi 4. Dah dapat jawapan ni 4. 1 darab 4, 4. 4 darab 6, 24. Dapatlah jawapan akhir dia. 24 cm persegi. Tengok. Kedua-dua jawapan ni sama. Okey, ni ada sedikit tips. Kamu boleh tengok. Sebab segitiga ni, dia ada berbagai cara dia menggambarkan dia. Contoh yang pertama ni, segitiga warna biru ni. Tengok. Yang ni tapak, yang ni dia punya tinggi. Ingat, tinggi ni mesti dia kena dekat puncak dia. Dekat bucu. Okay, ni yang kedua. Yang ni tapak, yang ni dia punya tinggi. Seterusnya, yang segitiga yang seterusnya, ni tapak, tinggi. Takut ada nanti tak tahu mana tapak mana tinggi, dia akan kelirukan kamu. Okey, setakat tu saja daripada cikgu berkenaan dengan mencari luas segitiga. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan bagaimana pula untuk kita mencari luas segitiga untuk contoh yang lain lah. Kalau kita tengok kat sini buku teks ni, contoh yang kelima ni, cari luas segitiga PQR. Ini contoh soalan yang selalu kamu akan jumpa dalam kertas ujianlah latihan. PQR. Okey, dekat sini dia ada senaraikan berapa panjang setiap sisi tu. Okey, dia dah tunjukkan dua jalan kerja. Okey, jalan kerja yang pertama kat satu ni luas PQR sama dengan 1/2 darab 24 darab 16. 24 ambil yang mana? RQ ni, yang ni 24. 16 P turun ke bawah. Seterusnya kad kedua, luas PQR sama dengan 1/2 darab 24, masih juga 24, kemudian darab dengan 20. Okey, dua jawapan yang berbeza. Jalan kerja dia sama, formula dia sama, tapi jalan dia punya hasil jawapan dia berbeza. Kenapa berbeza? Sebab salah satu daripada jalan kerja ni salah. Yang mana yang salah adalah jalan kerja yang kedua, yang ini. Kenapa dia salah? Okay, pertama sekali, tapak dia 24 cm. Betul. Kedua-dua, jalan kerja ni sama. Yang membezakan adalah dia punya tinggi. Untuk jalan kerja yang pertama, jalan kerja yang pertama ni, dia pakai 16 cm. Dia punya tinggi. Yang kedua ni pula, dia ambil 20 cm. Mana dia ambil 20 cm? P dan R ni. Itulah kesalahannya. Harus diingat apabila segitiga, dia mesti kalau tapak tu dia macam ni. Tinggi tu daripada bucu turun ke bawah. Dia mesti tegak lah. Dia tak akan ambil sisi yang condong macam ni. Nanti kamu akan jumpa satu soalan, dia bagi lagi sisi condong kat sini. Panjang dia berapa. Itu soalan tu dia bertindak sebagai satu pengacau sajalah. Jangan kamu ambil. Jadi untuk soalan ni, untuk contoh yang ni, jawapan yang betul dia adalah 192 cm persegi. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan bagaimana kamu nak menjawab soalan mencari luas. Macam mana kamu nak tulis dalam buku latihan nantilah. Okey, contoh ni soalan cikgu. Contoh, sebuah segi empat sama tetapi dia dilukis secara condong. Macam mana cikgu tahu segi empat sama? Sebabnya ada tanda singkatan ni.
Sanggatan ini bermaksud sisi kesemua ni adalah sama. Sebab tu dia bagi ada satu sisi saja 12 cm. Jadi bila kamu dah kenal pasti apa bentuk tu, teruslah kamu tulis L segi 4. Maksudnya L segi 4 tu L luas segi 4 sama dengan P darab L kecil. Maksudnya panjang darab lebar. Kemudian sebabkan sisi dia semua sama, jadi kamu tulis balik sama dengan 12 darab 12. Kemudian kamu darablah seperti biasa. Ni darab 2 digit, jadi kamu buatlah bentuk lazim 2 digit di bawah ni. Kemudian 2 darab 2 4, 1 darab 2 2. Selesai untuk sifir 2. Sifir 1 pula 2 darab 1 2, 1 darab 1 1. Kemudian operasi tambah, gariskan, turun 4, 2 tambah 2 4 1. Kemudian tulis di tepi ni sama dengan, ni paling hati-hati sekali sebab ni jawapan akhir kita, 144 cm persegi. Sebab kita mencari luas, jadi persegi. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan cara kita menyelesaikan soalan untuk mencari luas melibatkan segitiga. Okey, ini contoh segitiga. Ada 3 sisi yang dia dah tulis berapa ukuran dia. Yang pertama sekali 18 cm, kemudian 12 cm, dan yang condong ni 16 cm. Jadi kamu dah kena pasti dia segitiga. Terus kamu tulis dia punya formula L segitiga. Maksudnya luas segitiga sama dengan panjang darab lebar bahagi 2. Ini cara yang pertama. Jadi bila kita nak mencari luas, kamu kena ambil sisi yang, ingat pesan cikgu ni, sisi yang betul-betul lurus saja. Maksudnya bukan sisi yang condong. Sisi yang betul-betul lurus saja untuk segitiga ni. Contoh kat sini ada 3 sisi, tapi kita ambil 2 je. Apa 2 sisi tu? 18 dengan 12. Tapak dan tinggi. Jadi letak saja mana-mana. Contoh kita ambil 18 dahulu, darab dengan 18 dah selesai, kemudian ambil 12 bahagi 2. Kemudian selesaikan yang atas dahulu. 18 darab 2, buat bentuk lazim seperti biasa. 8 darab 2 16, 1 darab 2 2, tambah 1 3. Selesai untuk sifir 2. Yang ni kamu boleh potong, maksudnya dah selesai supaya tak nak keliru. Kemudian sifir 1 pula 8 darab 1 8, 1 darab 1 1. Jumlahkan 6, 3 tambah 8 11, 1 naik atas, 1 tambah 1 2. Yang ni kena hati-hati. Ramai yang cuai. Sampai kat sini dia ingat dah siap. Ingat, tengok balik formula kita tadi. Panjang darab lebar bahagi 2. Per 2 maksudnya bahagi 2. Jadi sambung lagi sebelah sini. 216 bahagi 2. 1 darab 2 2. Habis. Turun 1. Sifir 2. Tak ada jawapan 1. Ambil sifar. Sifar darab 2. Sifar tolak lagi. Turun 1 balik. Turun 6. Nombor yang terakhir turun. Jadilah 16. Sifir 2 ada tak jawapan dia 16? Ada. 2 darab 8 16. Jadi barulah kamu tulis jawapan akhir dia 108 cm persegi. Beginilah jalan kerja dari mula sampai habis yang kamu akan tulis dalam buku latihan. Sekian, terima kasih dan selamat mencuba.
Okey, seterusnya masih soalan yang sama, cuma cikgu akan tunjukkan cara yang kedua, iaitu sama juga luas segitiga sama dengan 1/2 yang kita belajar tadi, separuh. Segitiga adalah separuh daripada segi 4 sama. Jadi 1/2 darab tapak darab tinggi sama dengan 1/2 darab. Ambil balik mana sisi yang cikgu pesan tadi, yang cikgu cakap tadi, yang lurus dan tegak sahaja. Jadi tapak contohlah kamu ambil 12, tinggi dia 18. Untuk cara yang kedua ni, untuk yang namanya teknik pemansuhan. Maksud dia dah tahu, yang depan ni akan dibahagi dengan 2. Kita guna sifir yang bawah ni lah, sifir 2. Jadi 1 darab 2, 2. Maksudnya 2 bahagi 2 sama dengan 1. 12 bahagi 2 sama dengan 6. Nak semak dia balik, kita baca balik sifir 2. 6 yang kita tulis jawapan ni, 6 darab 2, 12. Dapat balik yang bawah ni. Kemudian dah selesai tu, tinggal nak darab saja. Jadi ambillah yang tinggal ni, 6 darab 18. Kemudian buatlah bentuk lazim, 18, nombor yang besar tak di atas, darab dengan 6. Selesaikan seperti biasa. 8 darab 6, 48, 4 naik atas. 1 darab 6, 6, 6 tambah 4, 10. Itu garisan. Jadi dapatlah salin balik jawapan akhir dia, 108 cm persegi. Cikgu, kenapa tadi cikgu lepas darab cikgu dah bahagi? Yang ini kita bahagi dahulu. Mana operasi bahagi dia? Yang teknik pemansuhan tadi. Ini kita bahagi ni. 2 bahagi 2 dapat 1, 12 bahagi 2 dapat 6. Kenapa cikgu bahagi dengan sifir 2? Sebab yang bawah ni 2. Itu saja. Jadi untuk luas segitiga ni, dia mesti bahagi dengan 2. Cara yang kedua ni lebih pendek. Sebabnya kita bahagi dulu. Jadi nombor yang kita nak darab tu lebih kecil. Tinggal nak darab dengan 1 digit je. Tapi jawapan akhir dia sama. Jadi selamat mencuba. Terpulang kepada kamu untuk soalan segitiga ni nak guna kaedah yang ni, cara yang kedua, ataupun kaedah yang sebelum ni yang cikgu tunjukkan. Kita berjumpa lagi. Sekian. Terima kasih. Stay safe.